Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan bagi tahun 2021. Baiklah, hari ini aku nak bercerita sedikit tentang apa kaitan bulan Ramadan dengan kesengsaraan yang Allah SWT berjaya cantumkan. Okey, aku nak cerita sedikit tentang falsafah puasa itu sendiri dan apa objektif di sebalik puasa itu selain daripada apa yang kita faham dan keterkaitannya dengan psikologi meaning of life. Okey, aku nak cuba gabungkan idea inilah. Okey, mula-mula aku akan baca hadis berkaitan dengan puasa dulu, iaitu hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana dia berbunyi lebih kurang yatruk ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli siyam li wa ana ajri bihi wal hasanatu bi ashri amsalha. Maaf. Okey, yang maksud Nabi SAW bersabda, orang yang berpuasa, iaitu yang meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya kerana Allah SWT. Puasa adalah milikku dan akulah yang akan memberi ganjarannya setiap kebaikan dan digandakan dengan 10 kali ganda kebaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi menerusi hadis ni, jelaslah bahawa kita perlu diberikan sedikit ujian yang berbeza dengan bulan-bulan yang lalu, iaitu kita kena tahan dari segi makan, minum, syahwat ni berjima, okey, bersama-sama suami isteri dan seumpamanya lah, dan larangan-larangan umum yang kita biasa buat bulan lain biasa, tapi bulan puasa, khususnya di siang puasa, kita perlu menahan. Jadi sebenarnya selain daripada fadilat-fadilat puasa, selain daripada suruhan daripada Allah, sebenarnya apa yang kita akan dapat daripada puasa ni? Apa hikmah dia, apa objektif dia, apa maqasid dia? Jadi di sana ada yang aku rasa boleh dikaitkan dengan psikologi meaning of life. Okay, yang mana puasa ni sendiri, dia selain daripada dia menghalang kita daripada perkara-perkara tersebut, dia mendidik kita bahawa kadang-kadang dalam hidup ni kita perlu ada sedikit sengsara. Bak kata Dr. Jordan Peterson, seorang ahli psikologis dekat Canada, dia kata kesengsaraan, suffering ni sebahagian daripada hidup dan kita tak akan boleh lari. Tapi macam mana kita nak berdepan dengan sengsara kita tu, itu persoalannya, kan? Kadang-kadang ada orang menjadikan sengsara tu sebagai motivasi untuk dia terus hidup, tetapi ada juga yang kalah dengan situasi dalam hidup dia dan dia membunuh diri. Dia hidup penuh dengan serabut. Dia hidup dalam keadaan yang terombang-ambing dan dia tak ada hala tuju, meaningless ataupun nihilistic. Okey, jadi macam mana kita nak berdepan dengan sengsara itu, itulah persoalannya. Jadi aku tertarik dengan idea yang dikemukakan oleh seorang ahli psikologis dan neurologis yang bernama Viktor Frankl, yang hidup pada tahun 1905 hingga 1997. Okey, Viktor Frankl ni dia kelahiran Austria. Dia ada susu galur dengan Yahudi sikit lah, dan dia hidup pada era-era keganasan, kumpulan pelampau Nazi lah. Okey, masa pertengahan antara Perang Dunia Kedua tu. Dan dia adalah yang mengasaskan ilmu logoterapi dalam psikoterapis. Nanti aku akan cerita. Okey, dia ni berpengalaman pernah masuk dalam kem seksaan, okey, kem tahanan dekat Jerman, dan dia bersama seluruh keluarga dia, isteri, anak, mak bapak dia semua kena penjara tempat yang sama, dan dia melihat sendiri yang ahli keluarga dia semua mati dibunuh. Okey, dia melihat sendiri yang semuanya mati dibunuh. Jadi betapa seksanya hidup dia dari segi mental. Dia kena torture, fizikal dia kena seksa, dia tak diberi makan sampai badan dia kurus kering. Dia kena bekerja overtime everyday, setiap hari kena kerja, dia kena seksa, macam-macam lah. Faham lah penjara zaman dulu, tak ada etika, tak ada undang-undang kan. Dia tak ada lunas-lunas undang-undang macam sekarang.
Okey, kalau sekarang kita ada equality, kita ada justice, keadilan, kita ada anti extremism, anti terrorism. Sebab itulah sekarang ni kurang lah benda-benda macam tu. Walaupun ada sedikit tapi kurang lah. Jadi macam mana dia berdepan dengan kesengsaraan dia. Dan dalam pada dia berada dalam penjara tu, dia melihat seorang-seorang bunuh diri. Yang tak tahan akan dia ke dalam duri-duri kat kawasan-kawasan penjara. Ada sebahagiannya yang bunuh diri lah, macam-macam cara. Tak boleh sebut kat sini, nanti trigger. Dan dia mencari formula dan terdetik satu hipotesis macam mana dia nak hidup. Dan dia mahu bermotivasi untuk terus hidup. Jadi di situlah lahirnya ilmu logoterapi. Mula-mula masa dalam penjara dia tak adalah asaskan betul-betul, dia tak adalah reka betul-betul ilmu ni jadi saintifik. Tapi dia try untuk guna secara manual. Dia cuba untuk diri dia dulu, hipotesis ni betul ke tak. Iaitu dia kumpul ramai-ramai banduan yang nak hidup ni. Dengan dia sekali dia buat counselling kelompok. Okey, dia cerita, dia keluarkan setiap penderitaan tu, dia keluarkan sebab-sebab, meaning, makna dalam penderitaan tu untuk dikeluarkan. Dan benda yang meaning tu lagi yang akan selaput dia punya kesengsaraan. Jadi walau macam mana hebat sekalipun dia diseksa, dia tetap akan ada motivasi untuk dia terus hidup. Jadi pada aku idea seperti ini amat mengagumkan dan kita perlu ambil ibrah. Dan aku rasa kita perlu ambil idea daripada Viktor Frankl ni untuk kita semai dalam diri kita. Yang mana kita akan jadikan bulan Ramadan ni adalah bulan yang mana kita perlu sengsara sedikit untuk mendapat kebaikan yang besar. Sebab tu orang zaman dulu, orang-orang yang baby boomers, sebahagian besarnya mereka dapat resilience, dia punya emotional health dia dapat membingkas semula, dapat menjaga diri dia daripada bunuh diri dan mempertahankan diri dia adalah kerana dia mengamalkan, mungkin pada pengamatan aku, dia mengamalkan apa yang Viktor Frankl ni buat, iaitu dia reframing balik diri dia dengan kawan-kawan, dengan orang-orang yang boleh kita berbual secara mendalam, dan keluarkan masing-masing punya cerita-cerita untuk dicongkil setiap makna-makna dalam hidup dia. Jadi aku rasa itu yang dia buat. Okey, itu yang dia buat. Jadi sebenarnya apa maksud logoterapi ni? Okey, aku terangkan sedikit secara umum. Dia adalah logoterapi ni berasal daripada perkataan logo, berasal dari bahasa Yunani, iaitu bermaksud logos. Apa maksud logos? Logos ni meaning ataupun makna secara spiritual dan rohani. Manakala terapi adalah latihan ataupun exercise untuk kita menyembuhkan diri kita ataupun mengurangkan kadar-kadar penyakit kita itu, penyakit depresi dan sebagainya, kemurungan. Jadi dia menggunakan teori ni. Okey, teori ni digagaskan oleh Viktor Frankl. Manakala kalau kita lihat kepada teori ahli psikologi lain seperti Sigmund Freud, dia lebih kepada will to power untuk hidup. Freud dia lebih kepada will to power. Will to power tu maksudnya kita keinginan yang besar untuk memiliki kuasa, untuk kita memiliki sesuatu yang kita nak. Itu perspektif Sigmund Freud. Manakala perspektif Adler, dia adalah striving for superiority, iaitu perjuangan untuk mencapai keunggulan, untuk rasa hebat. Sebab setiap orang motivasi untuk dia hidup berbeza-beza. Tapi kalau kita diuji dengan ujian yang maha dahsyat, jadi ilmu logoterapi lah antara salah satu terapi yang terbaik untuk diguna pakai dalam menghadapi cabaran-cabaran seperti kanser, seperti masalah penyakit, di penjara, ataupun kita berlaku ketidakadilan dalam hidup kita, melawan kesengsaraan. Dan itu semua berkaitan dengan logoterapi. Jadi kesimpulannya adalah, kalau orang bukan Islam
Viktor Frankl boleh asaskan, boleh cari makna dalam kesengsaraan. Bagaimana pula dengan kita sebagai orang Islam? Sedangkan Nabi SAW bersabda, yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi berkata, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, dengan iman dan pengharapan, maka diampunkan segala dosanya daripada tahun lepas hingga tahun ini. Kalau orang bukan Islam pun boleh bersabar untuk berdepan dengan kesengsaraan, bagaimana pula dengan kita hanya sekadar menahan lapar, dahaga, mengumpat, syahwat dan seumpamanya? Bagaimana dengan kita? Dan jadikanlah, dan jangan lupa untuk jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan latihan kita untuk berdepan dengan kesengsaraan yang sementara sebulan. Bukanlah kesengsaraan yang terlalu dahsyat, tidak, tetapi kesengsaraan yang sedikit untuk kita mencapai makna-makna hidup. Makna hidup lebih penting daripada kegembiraan. Joy, happiness tu semua is okay untuk kita rasa kadang-kadang dalam hidup kita, tapi itu bukan tujuan. Tujuan adalah mencari makna dalam hidup. Okey, itu saja. Selamat berpuasa.